Baik, saya share screen dulu. Okey, nampak ya saya punya slideshow? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Yang bahagia Ustaz Yusuf Arba'in dan puan-puan, ibu-ibu, ayah hormati sekalian, insya-Allah ini siri keempat daripada kuliah berdasarkan buku yang saya karang, iaitu Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Alhamdulillah, pada minggu ini kita masuk ke bab yang ketiga, khulasah ataupun kesimpulan ataupun huraian pada minggu ini berdasarkan bab yang ketiga, iaitu baru masuk ya perbincangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan khurafat, tahyul dan mistik. Sebenarnya apabila saya menulis buku ni, tajuk asal dia adalah Khurafat, Tahyul dan Bid'ah di Alam Melayu. Namun oleh kerana ada konotasi yang sangat negatif berkaitan dengan bid'ah, iaitu di sana ada satu konotasi samalah dengan khurafat, tahyul, dengan kufur, istilah-istilah yang kebanyakan agamawan penceramah tak berapa suka nak sebut. Kerana ia dianggap sebagai kalau ustaz yang suka ceramah benda-benda macam tu itu dianggap sebagai suka nak cari kesalahan orang ataupun nak mengata pada orang dan seumpamanya. Sebenarnya tanggapan itu salah ya, dan saya tak nafikan ada setengah ustaz cara ceramah dia memang nak mengena ataupun nak mengata kat orang lah. Tapi pada hakikatnya Quran dan sunnah dan agama ini turun untuk membaiki orang lah, maka kena kata pada orang. Yang berkatanya orang, yang kena kata pun orang, sepatutnya yang berkata tu pun lebih mendapat kesan lah, apatah lagi yang menulis dan seumpamanya, insya-Allah. Baik, ala kulli hal, asasnya kita nak sebut agama ini memang demikian fungsinya tuan-tuan. Untuk kita memahami apakah itu tauhid yang sebenar-benar tauhid, maka wajib untuk kita mengenali apakah itu syirik. Untuk kita mengenali apakah itu iman, maka wajib untuk kita mengetahui dan memahami dan menguasai apakah itu kufur menurut agama kita. Kufur ataupun kafir yang boleh membawa kepada kafir itu ya. Ataupun jika kita nak kenal sungguh-sungguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak dapat tidak, kita mesti berusaha untuk memahami dan juga untuk mendalami apakah itu sunnah. Kita nak faham sunnah itu apa, maka lawannya adalah bid'ah. Dia panggil muqaranah. Muqaranah ni maksudnya perbandingan. Sebab tu dalam agama pun ada ilmu muqaranatul adyan, dia panggil perbandingan agama. Maka agama ini ataupun kita sendiri boleh mencari kebenaran, boleh mencari kebaikan dengan membuat perbandingan antara dua perkara yang mana yang lebih baik. Kadang-kadang bukan antara hak dan batil pun, tapi antara yang dua baik, yang mana lebih baik, yang mana lebih afdal, yang mana lebih aula, yang mana lebih rajih, yang mana lebih daqiq, yang mana lebih terbaik di sisi agama ataupun di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang cerdik memang macam itulah, dia akan sentiasa mencari yang terbaik. Dia tidak akan dia tidak akan hanya rasa cukup dengan apa yang ada. Tidak. Saya tutup dulu saya punya ni. Okey. Begitulah seterusnya. Jadi kenapa penting untuk kita tahu khurafat tu apa, tahyul tu apa, mistik tu apa?
Bahkan bid'ah tu apa? Cuma saya tukar tajuk jadi mistik lah untuk lebih menarik perhatian dan juga untuk fokus yang lebih khusus. Maka tetapi siapa yang sudah ada karya ini dan membacanya akan tahu memang saya ada bincang juga berkaitan dengan bid'ah dalam bab yang ketiga ataupun bab yang keempat dalam buku ini. Baik, kita pergi terus. Untuk perbincangan tentang khurafat dan tahyul, sebenarnya sudah ada satu garis panduan berbentuk dokumen rasmi daripada JAKIM yang dikeluarkan pada tahun 2008 lagi. Yang bertajuk Khurafat dan Azimat, garis panduan yang terpapar di skrin tuan-tuan. Nampak ya? Ibu ayah sekalian boleh respon sikit, nampak tak? Suara saya jelas tak? Nampak, Ustaz. Okay. Dokumen ini boleh tuan-tuan sekalian dapati kalau Google terus ada sebenarnya. Khurafat dan Azimat garis panduan JAKIM, tulis PDF, dia akan keluar. Tapi tak apa, siapa yang susah nak cari nanti saya akan share di kita punya link ataupun saya bagi Ustaz Yusuf untuk di-share lah. Dan dokumen ni saya guna untuk kuliah di surau masjid. Ramai orang tak sedar kewujudan garis panduan daripada JAKIM. Ada banyak garis panduan perbomohan sudah ada, garis panduan perubatan, yang so-called perubatan alternatif, perubatan Islam, semua dah ada sebenarnya. Sebenarnya kebanyakan yang saya tulis ni adalah saya ambil daripada dokumen-dokumen rasmi JAKIM ni lah. Sebab dia berautoriti. Dia daripada satu badan keagamaan yang paling tinggi lah di Malaysia ni, di peringkat persekutuan ya. Baik, jadi ini dokumennya saya nukilkan dalam buku dan saya nyatakan di sini secara jelas supaya kita faham apa yang kita nak bincangkan ataupun nampaklah. Baik. Cuba kita tengok kandungan buku ini ataupun risalah ataupun dokumen rasmi daripada JAKIM ini. Yang pertama ada makluman fatwa rasmi, kata pengantar, tujuan latar belakang, ta'rif khurafat, ta'rif azimat, ciri-ciri khurafat dan azimat, bentuk-bentuk khurafat dan azimat, hukum beramal dengan khurafat dan azimat, penutup. Jadi ada dua perkara, khurafat dan tahyul sudah dibincangkan dalam ini dan dia tambah sikit tentang azimat. Kemudiannya yang mistik saya rujuk pemahaman tentang mistik saya rujuk rujukan lain lah. Baik, dia tulis apa di sebelah tu? Makluman fatwa rasmi. Dia sebut apa tu? Garis panduan khurafat dan azimat ini telah disemak oleh panel kajian akidah dan diluluskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Jadi saya nak tegaskan, saya menggunakan apa dia? Dokumen rasmi kerajaan Malaysia. Bukan kita pandai-pandai, bukan kita ambil daripada Wahabi, bukan kita ambil daripada tarikat yang sesat. Tidak. Ini adalah fatwa rasmi daripada kerajaan Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Agama Islam, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM. Jadi itu jelas. Baik, seterusnya. Ni tak payah bacalah kata pengantarnya. Tidak adalah, tapi boleh juga nak baca pun. Ni masa Datuk Haji Osman bin Mustafa lagi. Dia kata, lepas dia bagi salam, dia kata garis panduan khurafat dan azimat ini dihasilkan bertujuan untuk memberi penerangan kepada umat Islam di Malaysia mengenai amalan khurafat dan penggunaan azimat. Maksudnya di peringkat JAKIM pun mereka masih sedar pada tahun 2008, hatta sekarang ni dah 2021 sekalipun, bahawa amalan-amalan khurafat yang bersabit dengan azimat dan seumpamanya bomoh pawang dukun itu masih lagi kuat di kalangan masyarakat yang namanya Melayu. Khususnya masyarakat Muslim, Melayu lah majoriti di Malaysia ini. Jadi ini bukan rahsia, ini satu fakta dan satu kenyataan. Dan saya yakin ibu ayah sekalian yang mengikuti kuliah saya sudah 4 siri ini pun memperakui akan hal tersebut. Boleh tengok sekeliling, boleh tengok keluarga kita sendiri, tak payah jauh. Boleh tengok masyarakat kampung kita, kawan-kawan kita dan seumpamanya. Semalam ataupun 2 malam lepas kawan saya telefon. Kawan satu sekali dengan master sekali. Sebab saya buat dalam pengajian Melayu, maka dia ni orang yang bukan latar pengajian Islam lah. Dia panggil saya abang lah, bang. Nak cerita benda ni, dia pun cerita. Dia kata kawan-kawan dia ajak dia pergi ke untuk dengar satu pengajian ilmu ni, dia kata. Jadi dia pelik lah, dia kata pergi tu, jadi mereka macam sorok-sorok, tak ramai dan apa semua. Dan akhirnya dia berkesimpulan, mereka ni tak percaya bahawa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, begini-begini. Jadi saya kata, jelas dah tu, banyak dah, sangat. Dia punya ciri-ciri ajaran sesat. Dan JAKIM pun ada satu dokumen yang bertajuk 58 ciri ajaran sesat yang sudah
ajaran yang difatwakan sesat di Malaysia. Saya guna juga untuk kuliah. Jadi mudah tuan-tuan, bila kita bercakap benda-benda macam ni, kita guna dokumen rasmi, dia lebih kuat. Daripada kita duk pakai kitab syekh ni, syekh tu, dia kata, oh syekh ni bukan syekh mazhab Syafi'i ni, dia banyak alasan. Oh syekh ni ulama Saudi ni Wahabi. Jadi banyak alasan dan juga banyak tantangan. Jadi saya kata ni Jakim punya. Kalau tak setuju, kena keluar Malaysia lah. Begitulah lebih kurang. Baik. Kemudian katanya lagi apa dia? Amalan atau kepercayaan khurafat adalah merupakan hasil pengaruh agama lain. Dan kepercayaan animisme. Apa dia animisme ni? Kepercayaan semangat mambang tadi. Makhluk-makhluk ni ada pendamping, ada semangat dia. Yang dicampur adukkan dengan ajaran Islam, sementara penggunaan azimat pula merupakan satu amalan meluas di kalangan umat Islam di negara ini. Kenapa? Kerana mereka mendakwa ada ulama yang memfatwakan harus menggunakan azimat ataupun yang mereka namakan sebagai wafa dan seumpamanya. Itu yang jadi masalah tu. 100, 1000 orang, 20,000 orang ulama kata tak boleh pakai. Tapi adalah seorang ulama kata harus dengan syarat-syarat yang ketat. Oh, dia kata dah, ulama ni kata harus. Dia faham kata harus tu, dia punya pakai azimat tu dah macam tangkal orang Hindu, orang Buddha. Orang bukan Islam no, orang asli apa semua. Kalam ulama tu betul. Ada ulama Ibn Hajar Haythami memfatwakan harus pakai azimat wafa dengan tulis ayat-ayat tertentu letak di badan apa semua ya. Tapi bagi orang yang tak boleh baca Quran sendiri, ada dia punya kata-kata tu. Tapi golongan yang ambil kesempatan ini, dia guna fatwa tu kononnya, gilah buat segala jenis azimat apa semua ni wafa, tulis sana, tulis sini, letak tulang harimau, tulang babi, tulang apa, tengok tu. Benda yang asalnya konteksnya begini, tapi kemudian di-exaggerate, dimanipulasi untuk menghalalkan apa yang mereka nak. Yang sebenarnya apa yang mereka buat tu bukan yang dimaksudkan oleh ulama tersebut. Dan ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku lah. Mengambil kesempatan ataupun hijaction kita panggil. Menghijack fatwa-fatwa ulama untuk menghalalkan apa yang kita nak buat ikut nafsu. Wa'iyadzubillah min dzalik hadza. Baik, kemudian katanya macam juga isu kes penggunaan jin lah. Oh, dia kata jin Islam, ada ustaz kampung dia pakai, ada tok bomo kampung dia pakai jin Islam. Dia tak tahu jumhur, yakni majoriti ulama mengharamkan penggunaan jin dalam arti kata apa pun, dalam isu apa pun, termasuk jin Islam. Bukan kata bila jin tu kononnya dia mengaku Islam, maka jadi halal untuk kita, tak boleh. Nampak ke tidak tuan-tuan? Baik, seterusnya katanya lagi, dengan adanya garis panduan ini diharapkan umat Islam lebih berwaspada dengan kepercayaan khurafat dan pemakaian azimat demi menjaga akidah. Demi menjaga akidah, apa dia lagi tu? Umat Islam. Akhirnya terima kasih kepada bahagian penyelidikan bla 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 bla. Sekian wassalam, dan kita tengok seterusnya. Baik, kita pergi pada isi ya. Garis panduan khurafat dan azimat. Tujuannya, garis panduan ini disediakan, kata pihak JAKIM ini, penyelidik dia, untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai bahaya kepercayaan terhadap khurafat dan azimat yang boleh menggugat akidah seseorang. Kita tak katalah bila seseorang itu terlibat dengan azimat khurafat ni, oh dia dah jadi kafir, dia dah jadi sesat. Tidak. Tak boleh ya, setengah mudah begitu. Pihak yang boleh memfatwakan seseorang individu ataupun kumpulan ajaran itu sebagai sesat hanyalah pihak waliul amri, pihak pemerintah. Dan dalam konteks kita hari ini, pemerintah, yakni penguasa sultan, telah memberikan kuasa itu kepada pihak jabatan agama lah. Dan jabatan agama tu ada dia punya unit-unit kajian akidah apa semua. Sebab tu nak fatwa sesat, nak fatwa kafir keluar Islam ni tidak mudah. Bukan kerja imam, bukan kerja Tok Bilal, Tok Siak di masjid surau, tidak. Bukan kerja pada penceramah macam saya, tidak tuan-tuan ya. Apatah lagi kita yang baru belajar, baru nak terdedah dengan wacana perbincangan agama, terus tengok oh kafir sesat, tidak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu.
Tapi kita boleh kata ada ciri-ciri. Yang ni penting. Kita kata ada ciri-ciri. Maka dengan ciri-ciri itu, kita boleh melaporkan kepada pihak berkuasa sebagai contoh. Itu sajalah. Menyatakan pada pihak berkuasa dan seumpamanya. Baik. Katanya lagi panduan ini berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia bilangan 3/40/96 yang bermesyuarat pada 7 hingga 9 Ogos 1996. Oi, sudah lama. Berpuluh tahun dah ni, 20 tahun lebih. Baik, latar belakang saya pergi laju sebab kita dokumen ni agak banyak. Tapi kita nak khatam kali ini jugalah. Baik, garis panduan mengenai khurafat dan azimat ini disediakan ekoran daripada keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa yang bersidang pada 6 Oktober 1987 supaya diperincikan penjelasan mengenai khurafat dan azimat. Ia bertujuan untuk memberi kefahaman dan penjelasan kepada umat Islam mengenai aspek-aspek khurafat dan azimat serta pandangan Islam mengenainya. Sebab itulah ini adalah fatwa ni di dalam konteks Malaysia. Ada ya fatwa kebangsaan. Kalau tuan-tuan cari ada PDF tu, mereka ni dia keluar keputusan tu secara ringkas sahaja. Menurut mesyuarat sekian-sekian, ajaran ini difatwakan sesat. Dia berhenti situ ya. Dia tak bagi alasannya, hujahnya, dalilnya. Dia tak bagi. Sebab fatwa ni satu statement je lah. Dia bukan satu penjelasan ilmiah. Cuma bila Sahibus Samahah Mufti Wilayah lama, Menteri Agama sekarang, menduduki jawatan Mufti Wilayah selama 2 penggal, maka dia telah mendatangkan satu kita kata budaya baru dalam kefatwaan di Malaysia ini. Maka dia hari-hari dia menjawab soalan dan cara dia jawab tu dengan tim dia lah, ada 20 orang lebih kurang begitu. Researcher ataupun mereka punya penyelidik. Yang mereka ni kerjanya adalah berfikir macam mana selesai masalah umat melalui jawapan-jawapan yang terbaik. Maka apa yang berlaku, Samahah Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah dulu, yang hari ini dah jadi yang berhormat, maka dia kata yang berhormat senator, dia telah mendatangkan satu budaya baru. Setiap jawapan dia sama ada irsyadul fatwa, bayan linnas, irsyadul hadis, al-kafi lil fatawi, apa dia lagi. Ada 12 15 jenis. Saya memang duk baca dan saya guna dia punya tulisan-tulisan tu dalam kuliah-kuliah kita untuk jawab soalan-soalan masyarakat apa semua begitu gini. Kerana dengan adanya dia punya jawapan-jawapan itu disebabkan pengaruh dia sebagai mufti wilayah dan boleh dikatakan soalan selebriti agama yang sudah lama tersohor dan juga besar pengaruhnya dalam Malaysia ini, maka banyak memberi manfaat untuk meredakan perbalahan-perbalahan yang berlaku ataupun khilaf-khilaf yang berlaku di kalangan masyarakat awam kita, netizen itu. Itu kelebihan Sahibus Samahah Mufti Wilayah lama. Kedudukan dia sebagai menteri hari ini itu cerita lain. Kita tak nak bahas. Baik. Apa yang berlaku adalah beliau telah menjawab banyak persoalan-persoalan yang bersabit dengan perkara-perkara ini. Jadi itu bagus. Dia telah bagi satu dan dia mendatangkan dalil, mendatangkan hadis. Dalam teks itu dia panjang. Dia menjelaskan begini kenapa, begini kenapa, begini. Dan itu cukup memuaskan hati, cukup ilmiah, cukup menyebabkan pihak-pihak yang bertelagah ni, yang berkhilaf itu akhirnya sebahagian besar terpaksa menerima. Sebab dia mendatangkan pendekatan yang terbaik, memberikan hujah dan memilih pendekatan hujah yang terbaik, yang paling rajih, yang paling qawi, yang paling kuat, yang paling aula, yang paling kita katakan mendekati sunnah dan seumpamanya. Itu manhaj dan metod dia. Baik. Baik, kita tengok ta'rif khurafat. Menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, juzuk 1 halaman 237, khurafat ditarifkan sebagai al-khurafat al-hadisul mustamlahul makdzub, iaitu cerita-cerita yang mempesonakan, yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. Itu ta'rif khurafat. Cerita-cerita mengarut lah. Cerita yang didengari turun-temurun daripada sumber yang entah betul entah tidak, dan cerita-cerita itu biasanya bersifat benda-benda gaib, benda-benda batin, benda-benda yang tak nampak, benda-benda yang pelik-pelik dan seumpamanya. Menurut Kamus Al-Munjid fil Lughah wal A'lam, al-khurafat ataupun al-khurafat iaitu jamak dia al-hadithul batil mutlaqan. Khurafat jamaknya khurafat ialah sebarang cerita yang sebenar-benar dusta, yang dusta sungguh-sungguh.
Maksudnya tidak mungkin yang dinamakan khurafat itu ada kebenaran. Mesti tak betul. Menurut kamu Idris Malbawi, Syekh Syekh Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah, ulama besar daripada Perak ni, orang Lubuk Merbau, Perak. Halaman 169, pula khurafat ialah cerita karut, yakni karut marut. Daripada beberapa definisi yang diutarakan, dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut. Dan kesimpulan ini cukup menarik dan cukup kita kata jamik dan manik dalam arti kita nak faham apakah itu khurafat. Kata pihak JAKIM berdasarkan takrif-takrif tadi, khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan. Ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat. Orang Melayu ni suka kan? Pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan takrif di atas, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka. Perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta, yakni tidak ada asasnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau ada asas, dia tak jadi karut dan dusta tu. Kalau ada asas, satu kepercayaan tentang benda gaib, ada asas daripada Quran dan hadis, satu-satu amalan ritual ibadah itu ada sandarannya daripada Quran dan hadis, dia tak jadilah karut dan dusta. Sebab tu saya kata, nak faham sungguh benda-benda ni, kena faham dua-dua. Dia tak boleh nak belajar tauhid, tak nak belajar syirik tu apa. Yang tu yang bila bertauhidkan Allah, dalam masa yang sama, tak sedar dah buat benda syirik. Dalam-dalam duk makan nasi, tak sedar makan batu sekali. Sebab apa? Tak kenal antara nasi dan batu tu apa beza. Kita nak kenal siang, kena kenal malam. Nak kenal jantan, kena kenal betina. Dan itulah kaedah kita mengaji. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Baik, kita tengok pula ta'rif azimat. Dah kebetulan kita masuk ni, kita masuk lah. Ta'rif azimat. Ta'rif azimat pula menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, iaitu azimat, azimah. Azimah ni, kalau bahasa Arab, asalnya azimah ni azim, besar, agung. Tapi ini lain. Azimat, asalnya adalah jampi. Al-azimah. Dia bukan azimah. Bukan zaid. Al-azimah. Ai ar-ruqyah, jampi. Azimat ni benda yang berkait dengan jampi. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fatawa Mu'asarah halaman 189 ialah ar-ruqyah, yakni jampi. An yarki asy-syakhs wa ya'zimu alaihi bi kalami la yafham. Bahawa seorang itu menjampi dan berazimat dengannya dengan kata-kata yang tidak dapat difahami. Guna jampi serapah Jawa, guna jampi serapah bahasa-bahasa yang tidak difahami, bahasa Sanskrit dan seumpamanya. Tuan-tuan kalau nampak ya, ni. Ini satu buku yang dikarang ataupun disusun oleh seorang pengkaji bidang sastra, dan dia ni sastra ni fokus dia iaitu Dr. Harun Daud ni, dia fokus kepada mantra-mantra Melayu. Dia ada 2-3 buah kitab yang semuanya tentang kajian benda-benda yang mistik gitulah. Dan ini antara karya besar dia. Tengok setebal. Berapa ni ya? Saya baru beli juga ni. 1000 lebih muka surat. Yang di dalam ini dihimpunkan banyak mantra-mantra Melayu yang masih kuat pengaruhnya daripada Hindu-Buddha. Sebagai contoh, bila kita tengok tahun 2004 dia punya terjemahan ni. Baik. Bila dia nak tulis buku ni, dia pergi jumpa dengan semua bomoh-bomoh apa semua ni, perawat-perawat untuk dapat lafaz-lafaz mantra itu. Dia sebut di sini mantra pakaian diri, iaitu orang baca sendiri mantra tu untuk tujuan apa? Penguat badan dan kebal, pendinding, penggerun, penunduk, untuk perubatan, untuk pemanis, pengasih dan pembenci. Bab yang kedua, mantra perbomohan dan perubatan. Penyakit biasa, penyakit berbahaya, sakit urat, patah tulang, mantra gangguan makhluk halus, penyakit angin, terkena sihir dan badi, perbinanan. Seterusnya mantra pembantu dalam ekonomi, orang bisnes, bercocok tanam, menangkap binatang, pekerjaan lain. Seterusnya mantra kegunaan dalam upacara. Ini dia kumpul semua dalam bahasa Melayu, tapi kelihatannya terlalu banyak pengaruh daripada tinggalan Hindu-Buddha, dan juga sudah bercampur dengan pengaruh Islam, bahasa Arab dan seumpamanya. Baik, bab yang ke-5, mantra dari Sabah, mantra dari Sarawak. Baik. Dia pun ceritalah dalam ni bla 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 bla.
Mantra berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu mantra atau manir yang merujuk pada ucapan kudus. Ini kudus apa dia? Suci. Dalam kitab-kitab suci Veda, mengandungi unsur majis dan jampi serapah. Mantra menjadi amalan yang merangkumi seluruh hidup masyarakat Hindu, terutama untuk tujuan kebaikan. Ini yang kita kata, bila kita pergi merawat dengan perawat rawatan Islam kononnya, bila dengar jampi serapah, bahasa-bahasa pelik-pelik, bunyi mambang tak mambang, Sanskrit tak Sanskrit, bunyi Hindustan tak Hindustan, bunyi bahasa Siam, bahasa Jawa, itu kita tahu. Ini mantra-mantra yang bukan ruqyah syar'iyah. Sebab bila ruqyah syar'iyah, dia mesti hanya doa daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kalau pengguna mantra Melayu adalah lafaz-lafaz yang diguna, maka lafaz-lafaz itu mestilah difahami dengan jelas. Bukannya bunyi pelik-pelik apa semua. Contohlah ya, contoh. Mantra ni mantra semayang orang Hindu lah. Yang masih lagi kadang-kadang digunakan. Contoh dia kata ni. Malah menolak konsep Hindu, tidak ada upacara yang lengkap tanpa mantra. Pemujaan dia macam konsep doa lah dalam agama asal Hindu ya. Macam doa lah, pemujaan. Pemujaan seruan ke atas Om. Salah satu Tuhan dia ni. Antara lain terdapat dalam mantra mematahkan buatan orang. Bunyinya apa dia? Om Sivaya Nama, Om Siva Siva Sivaya Nama, Om Sarva Sakti Sivanayama, Om Sarva Sakti Divinama, Om Sarva Nayaki Om Sarva Maha Kali Om Maha Bhaktra Kawali Om Sanggara Bayanggara Kali Om Sarva Tasa Nasakari Jakama Akkama Kakama Kakasari Dewi Subya Itu antara lafaznya. Maksudnya apa dia? Maksud dia, Om Siva yang maha berkuasa Om Siva 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 berkuasa, Om segala sakti dalam Siva, Om segala sakti dalam Dewi Sakti, Om segala dewa Om segala sakti maha kali Om maha batra kawali batra kali Om sanggara kali yang menakutkan dan gagah, Om segala pendusta dan pemusnah, hantu jembalan syaitan, segala keburukan dihancurkan, segala kesejahteraan kerana Dewi Ini bahasa doa dia lah, pemujaan Tuhan dia. Saya sebut ni sebab saya nak mengajar, bukan saya duk buat benda tu ya. Namun tuan-tuan kata saya duk semayang bahasa Hindu ke tengah Tuhan Hindu apa semua. Dah banyak lagi contoh. Bayangkan 1000 lebih muka surat. Saya nak mengajar subjek ni tuan-tuan, memang saya rujukan lengkap. Saya ada rujukan lengkap insya-Allah tentang perkara-perkara ini. Inilah asal usul pemikiran kebudayaan, pemikiran masyarakat, pemikiran orang Melayu dalam beragama. Masih ada lagi pengaruh-pengaruh ini ni. Sebab tu yang kita pelik, kenapa dah moden, dah Islam, bahkan sudah sudah pergi haji apa semua, tapi susah nak buang benda-benda macam ni. Kenapa? Kerana ia berakar umbi. Bukan hanya 10-20 tahun ini, tapi berasal daripada asal sebelum Islam datang lagi. Benda tu sudah sangat-sangat kita katakan mendasar dalam perut pedal mereka itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik kita gitu. Di dalam Kamus Al-Mu'jam fil Lughah wal A'lam, halaman 276 juga disebutkan bahawa azimat ialah ar-ruqyah, iaitu memohon pertolongan bantuan untuk memperolehi sesuatu perkara dengan menggunakan kekuatan yang melampaui kekuatan tabi'i. Nak benda sakti lah. Itu pun bahasa Sanskrit, sakti. Dalam bahasa Islam dinamakan sebagai ma'unah ataupun karamah. Dulu-dulu sakti. Maharaja dewa ni ada sakti, dewa ni ada kesaktian gitu. Maka apa katanya? Menurut Kamus Dewa halaman 70, azimat ialah barang ataupun tulisan yang dianggap mempunyai sakti dan dapat melindungi pemakainya. Tangkal lah. Begitu juga tangkal, azimat dan seumpama. Berdasarkan ta'rif-ta'rif yang diberikan di atas, kesimpulan azimat ialah suatu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk memudaratkan orang lain, bukan untuk diri sendiri saja, tapi kadang-kadang nak mudaratkan orang lain. Dengan menggunakan objek-objek dan ayat tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa-kuasa gaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja. Nampak tak takrif dia tu tuan-tuan? Baik, kita tengok ciri-ciri khurafat dan azimat. Di antara ciri-ciri khurafat ialah ianya tidak didasarkan pada nas-nas syarak sama ada Al-Quran atau Al-Hadis. Tidak ada. Lepas tu ambil daripada mana? Yang ni yang tok nenek moyang tinggal.
daripada petua-petua, daripada tok bomo pawan dukun. Sebab apa? Sebab tak datang daripada Quran Sunnah. Jelas. Sebab tu kita pelik orang yang boleh menerima perkara-perkara ini dengan menyandarkan ini agama tak larang dan seumpamanya. Memanglah agama tak larang secara khusus, tidak ada dalam nas secara khusus apa semua gitu gini, walaupun ada secara umum. Tapi adakah ia disuruh oleh Rasulullah? Bukankah Rasulullah mengajarkan kita jika ada sakit-sakit yang berkaitan dengan benda batin ataupun benda zahir, disebabkan keimanan kita pada Allah Azza wa Jal, maka kita berdoa pada Allah dan menjampi dengan jampi yang ruqyah syar'iyah. Ada jampi yang Rasulullah bila baca, Rasulullah ambil ibu jari, lekat di langit, Rasulullah tekan di situ. Ada yang Rasulullah ambil debu tanah letak di situ. Tapi kena tengok konteks. Kalau kawan tu tengah sakit, luka, dok mengarang, kita ambil pasir, pergi letak. Lagilah meraung. Maksudnya perbuatan Rasulullah mesti dilihat juga dia punya konteks. Bukannya baca hadis tu buat. Baik. Yang kedua, ciri khurafat dan azimat ini, ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan dan kepercayaan karut. Tambah lagi mitos, tambah lagi cerita rakyat. Itu semua cerita-cerita yang tidak boleh dijadikan sandaran dalam urusan akidah, dalam urusan agama. Tapi kita tak nafikan, cerita-cerita rakyat, dongeng, apa semua tu ada manfaat dari sudut kesusastraan. Dari sudut memperlihatkan moral, memahami cara berfikir masyarakat Melayu lama. Sebelum datangnya Islam, ya kita boleh faham gitu. Tapi untuk kata ya betul benda tu sungguh. Sebab tu kita kata orang yang percaya hantuah tu wujud. Walhal sudah dijelaskan oleh para sejarawan bahawa hantuah ni diragui kewujudan dia. Ianya adalah watak rekaan dalam hikayat hantuah dan juga solatus salatin. Dah nama hikayat hantuah solatus salatin. Sebab banyaklah dibentangkan. Tapi orang yang duk kaji dari perspektif sastra berpeganglah bahawa sungguh-sungguh hantuah tu wujud. Saya tanya masa saya buat master di Jabatan Sejarah Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Istimewa Malaya, saya berguru dengan Profesor Madya Dr. Tatiana Denisova, seorang Rusia perempuan yang ada PhD dalam bidang sejarah Melayu, historiografi Melayu, tentang sejarah Melayu lama. Saya berdua saja pelajar dia masa tu dan belajar pun dalam kelas dia. Mengadap dia, nak tidur pun tak boleh sebab berdua saja. Kita mengantuk bukan main. Tak boleh tidur sebab depan dia. Jadi antara benda yang saya ingat saya tanya dia, kata, "Prof, ada sungguh ke hantuah ni?" Maka dia kata, ada 3 pandangan paling tidak. Yang pertama, majoriti percaya ada sungguh. Yang kedua, sebab dikatakan ada buktilah hikayat hantuahnya, telaga hantuah di Masjid Kerisik, Pataninya. Ada pelbagai lagi hujah-hujah mereka yang berdasarkan teks ataupun rujukan dan seumpamanya. Kumpulan yang kedua kata memang tak ada. Hantuah ni adalah watak rekaan semata-mata. Memang watak rekaan. Sebab hikayat hantuah tu memang ditulis, direka, dia macam novel. Tapi ada fakta-fakta sejarah dalam itu. Cuma fakta sejarahnya sedikit, tapi tambahan kreativiti itu yang lebih banyak. Yang ketiga pula, pandangan yang ketiga kata, Laksmana Melayu yang hebat tu ada sungguh, tapi kemudian telah diangkat, di-exaggerate, dikembangkan wataknya, jadilah sesempurna hantuah. Itu pandangan yang ketiga. Jadi ada 3 mazhab. Bukan dalam urusan agama saja ada khilaf, tuan-tuan. Dalam urusan sejarah Melayu pun ada khilaf. Tuan-tuan percaya ke Melaka tu ditubuhkan bila para mesyuara duk berehat bawah pokok Melaka, sokong pokok Melaka, tengok dia punya kijang menendang seekor anjing. Mamat bendahara, apa nama pokok ni? Melaka, tuanku. Okey, kita buat negeri Melaka. Takkan kita percaya, tuan-tuan. Benda tu tak sahih langsung, tak logik langsung tu. Nampak sangat dia cerita rekaan. Tapi itulah yang ditulis dalam buku-buku sejarah kita. Sehingga saya sampai umur berapa baru saya fikir balik memang mengarut lah. Tapi ramai lagi orang percaya bahawa Melaka itu tertubuh kerana perkara tersebut. Lekeh betul. Melaka yang hebat tertubuh kerana benda begitu saja. Begitu juga serigala ataupun Singapura dilanggar todak. Han Nadim punya cerita itulah. Bagaimana Singapura tiba-tiba todak ni beramai-ramai, melompat-lompat. Pening betul todak ni. Tiba-tiba nak menyerang pantai dan seumpamanya. Jadi cerita-cerita yang ada dalam hikayat-hikayat Melayu itu memang direka untuk tujuan-tujuan yang khusus, untuk mengangkat kesaktian raja-raja, sultan,
kehebatan mereka dan seumpamanya, dan akhirnya menimbulkan rasa hebat, rasa sakti. Dan benda tu ada dalam tradisi Hindu Buddha, Mahabharata, Ramayana, apa semua tu. Jadi bila raja ni dianggap sebagai dewa ataupun anak dewa di atas muka bumi, ataupun dalam konteks Islam, hikayat-hikayat ini mengaitkan raja-raja Melayu, sultan-sultan sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain, lahirnya daripada buih lembu di tengah laut, boleh hidup dalam laut, apa semua, macam-macam. Jadi secara ini, mana boleh kita terima? Dia berasal daripada Gunung Mahameru, bercabang dua itu. Gunung Daik bercabang dua daripada Bukit Siguntang Mahameru. Turunnya itu macam-macam lah. Demang Malin lebar daun apa semua tu. Dan pelbagai lagi. Tapi itu menarik. Tapi dari satu sudut, dari sudut kesusastraan, kreativiti luar biasa. Macam mana tu nenek moyang kita boleh exaggerate, boleh bina satu karya yang besar, yang penuh dengan cerita pelik-pelik dalam tu, campur aduk dengan begitu kompleks, panjang, dan akhirnya mampu dengan niat nak menyampaikan mesej-mesej tertentu. Ini luar biasa. Tapi dalam konteks agama, ternyata cerita-cerita itu banyak mengaruh. Sampai Nabi Khadir ada masuk Islam dalam mimpi jumpa Rasulullah. Sedar-sedar esok raja tu tengok dia punya anu tu sudah bersunat. Ini cerita-cerita yang wallahu alam, kalau kita terima, teruklah kita, tuan-tuan. Maksudnya kita sedang mengiyakan satu benda yang cukup di luar daripada khawariqul adah, yang bukan mukjizat dan juga karamah. Jadi itulah latar belakang pemikiran orang Melayu kita yang sukakan benda-benda begitu, benda-benda ajaib, benda gaib, benda azimat, benda sakti, benda-benda pelik, benda jenis kalau tak kerja pun boleh hidup, duduk rumah berzikir-berzikir tiba-tiba dapat emas tongkol. Ni orang Melayu kita suka. Dari satu perspektif, ini pemikiran orang malas berusaha. Orang nak cari jalan senang nak ke syurga dan seumpamanya. Saya pernah buat kesimpulan, alang-alang dah semangat ni, minta maaf lah, saya tak tengok komen apa semua ni, nanti boleh tanya soalan. Saya kata kenapa sampai sekarang orang Melayu ni, ajaran sesat masih hidup lagi, dan juga MLM yang duk tipu orang ni, MLM ataupun skin cepat kaya yang duk tipu orang ni, masih hidup sampai sekarang. Kadang-kadang yang kena tipu tu orang yang sama, oleh si penipu orang yang sama. Sebab apa? Ada dua perangai Melayu yang saya perasan secara peribadi. Yang pertama, mereka ni sentiasa duk cari jalan untuk mudah jadi kaya. Yang kedua, mereka ni sentiasa duk cari jalan dan beranggapan ada cara mudah untuk masuk syurga. Mudah nak kaya tadi, memang mudah untuk kena tipu oleh inilah skema-skema apa semua ni. Masuk 1,000 duduk diam je tuan, goyang kaki. InsyaAllah dalam masa 3 bulan jadi jutawan. Dia dengar yang tu, seronok tiru. Lepas tu 1,000. 1,000 tu dapat sungguh 3,000. Dia kata, cuba tuan bayang. Bagi 1,000 pun dapat 3,000. Kalau bagi 100,000, dia pun baru pencen, dapat duit pencen, bagi 100,000. Bagi 100,000, hai bye-bye dah lah. Pak Man Telo dah lah, kena tipu lah. Tapi itulah yang berulang-ulang. Kadang-kadang orang yang sama yang menipu, dan yang ditipu pun orang yang sama. La haula wala quwwata illa billah. Di mana akal kita itu untuk berfikir benda ni? Mana ada benda atas muka bumi ni orang jadi kaya jutawan kerana duduk saja? Hatta orang yang mari saham pun, dia kena baca statistik tak tidur malam tu. Duk buat kajian, duk buat begini-begini, tiba-tiba hilang belaka. Rugi. Mana buat rumusan tu, buat analisis tu, bukan duduk saja tu. Dia bagi tahu kita je, duduk saja. Dia tu kepala otak 24 jam duk fikir macam mana ni. Rugi macam mana ni bila nak naik. Mana ada orang kaya jutawan duduk saja. Dan begitu juga mana ada orang masuk syurga dengan senang-lenang, mudah-mudah begitu. Tidak. Ya, ada soalan ke? Ada soalan ke? Tidak ada. Okey, saja. Begitu juga lah yang kedua tadi, mudah kaya, mudah masuk syurga dan mudah kaya tu. Itu selingan ya. Tapi hakikatnya tidak ada cara mudah untuk jadi kaya dan tidak ada cara mudah untuk masuk syurga. Hatta mereka yang main nombor ekor pun dengan niat untuk nak cepat kaya, dapat grand prize lah apa semua. Kita tak jumpa lah. Payah tu, saya ingat saya tak tahu lah, saya pun tak pernah lah beli apa nama nombor ekor ni kan. Maksudnya tak ingat kita tak pernah jumpa orang yang sekali beli terus dapat jackpot. Tak ada. Dia dah habis berpuluh-puluh ribu dah. Pergi jumpa bomoh apa semua.
Tok Bomo pula bagi tahu dia percaya. Kita kata kalau Tok Bomo tu tahu nombor apa nak keluar, dia lagi tikam dulu. Yang dia tu miskin ke dana, duk ambil kita punya apa nama, duk charge kita lagi apa semua, duk tipu. Jadi benda-benda begitulah tuan-tuan. Kalau kita guna akal kita dan berfikir dan patuh pada panduan agama, banyak benda-benda mengarut gini, kita akan jelas dan kita akan terpengaruh lah. Baik, kita pergi laju lagi. Ciri khurafat dan azimat yang ketiga, ia bersumber kepada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Ia juga berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan yang memudaratkan dan menyeleweng dari akidah Islam. Tengok tu. Apa dia? Minta nombor ekor. Gaji kat Cina, minta nombor ekor. Dahlah memuja setan iblis di jirat Cina tu dosa guna sihir apa semua tu. Buat pula untuk tujuan dapat nombor ekor, 2 kali dosa besar. La haula wala quwata illa billah min dzalik hadza. Seterusnya menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. Ia adalah mempunyai unsur-unsur negatif pada akidah dan syariat Islam. Baik. Sementara ciri-ciri azimat pula ialah, kata dokumen kita ini, kepercayaan kepada kekuatan sesuatu benda bukan berdasarkan kepada nas-nas syarak sama ada Al-Quran dan hadis. Menjadikan tulisan-tulisan rajah-rajah, ni kita masuk kedai 786. Rajah macam gambar orang. Alif lam lam ha, alif tu kepala, lam tu dada, ha tu punggung. Tu mana ada dalam Islam tu tuan-tuan. Tapi itulah yang disukai. Itulah yang ada dalam buku-buku sebagaimana contoh Hakikat Insan yang ditulis oleh Ahmad Lasmana yang sudah difatwakan sesat. Ajaran-ajaran batiniyah yang tidak pernah ada sumbernya dari Quran dan Sunnah, walaupun dia guna kalimah Allah, kalimah Muhammad, tapi sebenarnya ajaran-ajaran itu adalah pengaruh daripada ajaran Hindu, Buddha, daripada falsafah Greek kuno, Neoplatonism, dan bukan daripada Islam lah, daripada agama-agama luar. Tidak ada daripada Quran dan Sunnah perkara-perkara begitu. Tapi bila dia dapat pengaruh itu daripada Hindu, Buddha, daripada ajaran batiniyah, Neoplatonism semua tu, dia cuba sesuaikan dengan Islam. Maka dia gunalah kalimah Muhammad, kalimah Allah, Bismillah dan seumpamanya. Kemudian berjampi dengan objek, menjampi serapah yang dicampur adukkan dengan perkara-perkara kufur yang boleh membawa kepada syirik, yang akhirnya menjampi dengan objek-objek atau rajah-rajah yang dicampur adukkan dengan ayat Al-Quran dengan tujuan tertentu. Tuan-tuan, panduan ini sudah jelas sebenarnya. Kalaulah kita betul baca dan pegang panduan-panduan yang dikeluarkan oleh pihak otoriti rasmi ini, memadai sebenarnya untuk kita mengetahui apakah kita dah terlibat ataupun tidak dengan perkara-perkara yang khurafat dan seumpama ini. Saya minum kejap ya. Baik, seterusnya. Bentuk-bentuk khurafat dan azimat. Di antara bentuk-bentuk khurafat ialah kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu, telaga keramat, batu, bukit, tongkat dan sebagainya. Sebab apa ni nak hantuah wujud sangat ni? Sebab banyak benda-benda yang dinisbahkan kepada hantuah, maka dinisbahkan juga keramatnya. Telaga hantuah nak minta hajat di Melaka tu, pergilah sana. Kalau tak dapat anak, pergi minta air, minum air sana, insya-Allah bunting. La haula wala quwata illa billah. Banyaklah, banyak tuan-tuan. Telaga Mahsuri di Langkawi tu. Kalau pergi situ, telaga Dayang Bunting, macam-macam lah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita mengaji sungguh akidah tauhid, akidah Islam, kita mengaji sungguh sains, perkara-perkara itu tidak mungkin kita akan terima. Tidak mungkin kita akan mudah untuk terima dan percaya. Sebenarnya kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar, adat mandi membuang sial dan sebagainya. Kita dah bagi senarai daripada buku rujukan kebudayaan tua yang saya tunjuk 2 naskah tempoh hari. Ada berapa? Dekat 10 jenis mandi. Mandi balai, mandi sidang, mandi buang sial, mandi limau, mandi itu, mandi ini, yang dibuat dengan niat supaya ada kuasa-kuasa gaib pada dia. Ada kelebihan fadilat-fadilat tertentu. Ini masalah. Hatta nak mandi itu tak ada masalah. Mandilah, nak mandi apa pun. Tapi disebabkan mandi itu dengan niat ada nak fadilat-fadilat tertentu, kelebihan gaib tadi, maka dibuatlah ritual-ritual pemujaan, bacaan-bacaan mantra tertentu. Syatarti, liu, titiklah titik apa benda kita nak baca tak ingat ya. Baik, seterusnya, kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan daripada seperti adat memuja kampung, adat merjih tepung tawar, adat pantai dan sebagainya. Kita pun dahulah.
Kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah, iaitu memuja semangat padi, kulit mayang ni, dan membuang ancak di sungai dan laut dan bermain pantai. Ni di Perak masih ada lagi setengah-setengah tempat ni. Kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang larang, contohnya seperti tidak boleh melihatkan bayi di muka cermin kerana kelak ia akan mati di dalam air. Tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi, takut mendapat sial atau bala dan seumpamanya. Ini tidak ada dalam Islam, tuan-tuan. Rasulullah ketika anak baginda mati, iaitu Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih kecil masa itu, anak lelaki pula mati, Rasulullah sedih menangis. Kebetulan masa itu berlakunya gerhana bulan. Maka sebahagian sahabat yang baru Islam di Mekah ketika itu mula buat spekulasi. Barangkali alam bersedih di atas kematian Rasulullah, anak Rasulullah ini. Maka Rasulullah segera marah dan Rasulullah membetulkan sahabat-sahabat sekalian. Jangan kaitkan fenomena alam dengan kematian ataupun hal-hal sebegini. Fenomena alam adalah qadarullah. Qadarullah, ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan. Maka diajarlah daripada situ supaya kita solat sunat gerhana bulan dan solat sunat gerhana matahari. Ada cara dia untuk kita show our gratitude ataupun show our kekaguman kepada Allah melalui ibadah yang Allah sendiri ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya. Percaya kepada amalan-amalan bintang. Angka-angka atau rajah-rajah tertentu. Duk kira bintang. Kamu bintang apa? Sagittarius. Ni apa dia? Ni bintang ni. Ni bintang ni. Oh, kira. Tidak rasi. Ni matahari, ni orang tanah, ni orang laut unsurnya. Tu tak ada dalam Islam, tuan. Tu mari daripada Hindu Buddha. Tradisi Hindu Buddha, dia nak kahwin, dia tengok dulu, dia panggil lah dia punya sami tu untuk tengok kira ni. Kira hari bulan beranak bila, tahun apa, tengok. Oh, rasi memang okey, air dengan tanah jadi okey, ataupun air dengan api, ni air akan menyujuk. Itu falsafah yang tidak pernah dijumpai dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada dalam Islam dan seumpamanya. Tapi sebahagian orang tua kita masih terpengaruh dengan perkara tersebut. Masih mereka berpegang. Walaupun Tok Lebah, Tok Haji sekalipun. Kerana duk sangka benda tu ada asas dalam agama Islam dan seumpamanya. Seterusnya, memuja objek-objek tertentu. Roh nenek moyang. Kubur-kubur yang dianggap wali dan sebagainya. Sebab tu kita menentang keras amalan-amalan yang bersabit dengan kubur. Kubur untuk ziarah. Sunnah Rasulullah ajar kubur untuk ziarah dan mendoakan oleh kubur. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fun. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin indahum insyaallahu bihi lahikun. Itu sahaja. Bukannya pergi minta orang dalam kubur, ya Syekh Saifullah, ya Tuan Syekh, ya. Semoga dipermudahkan urusan. Tidak boleh. Hatta kubur Rasulullah pun tidak boleh kita minta hajat, tuan-tuan. Apatah kubur-kubur lain. Walaupun dia keramat, walaupun dia wali, walaupun dia apa pun. Tapi itu yang dibawa oleh sebahagian orang kita yang tak faham benda-benda macam ni. Bahkan saya pernah jumpa, ya, ada iklan yang mempromosi ziarah ke kubur-kubur wali, kubur-kubur wali keramat ni lah di Indonesia. Bayar berapa? 2,000, 3,000, dia buat tour. Dia macam pergi ke, macam pergi umrah ziarah lah. Ziarah kubur-kubur ni, dan dikatakan siapa ada hajat ke apa semua, boleh minta di kubur itu. Dengan berkat tuan kubur tu begini. La haula wala quwwata illa billah. Dan katanya dapat sambutan jugalah. Ini macam mana ni, tuan-tuan? Pernah tengok tak cerita Hindustan apa semua? Yang duk suka minta di kubur apa semua ni, yang pertama agama Sing. Yang keduanya, ya Islam, tapi Islam yang sesat di India, Pakistan tu. Golongan Brelwi namanya. Golongan yang memang menjadikan kubur ni sebagai tempat sacred, tempat mulia. Tempat mereka buat ibadah secara khusus. Islam tidak begitu. Hatta kubur tidak boleh dibuat dalam masjid. Dan tidak boleh setengah-setengah pandangan ulama tidak membenarkan untuk orang solat di atas kubur tu. Sebab dikhawatiri bila orang tengok seolah-olah dia sedang sembah kubur tu. Benda kubur ni benda pada awal Islam Rasulullah tak bagi sahabat-sahabat ziarah kubur. Sebab apa?
Sebab kubur ni memang dari dulu ada sentimental value dengan manusia. Mereka rasa benda tu ada hubungan mistik, hubungan spiritual. Sebab yang mati tu ahli keluarga dia, yang mereka rasa mereka masih mendengar. Dan setan iblis of course ambil peranan dalam perkara-perkara. Dia mari bisik, dia mari, seolah-olah kawan tu pula duk respon apa semua. Jadi sebab itulah Firaun apa semua tu duk buat piramid itu untuk buat kubur lah. Piramid itu kubur lah sebenarnya, makam. Dan mereka percaya bila mati ni masih ada fungsi kuasa, masih ada lagi hubungan dan seumpamanya. Sebab itulah Islam mengajarkan kita bahawa konsep apa dia, barzakh. Bila mana sudah mati, berada di alam barzakh, tidak lagi boleh buat apa-apa dan seumpamanya. Baik. Bolehkah kita teruskan ataupun sudah terlam ataupun sudah apa ni? Saya pun tak tahu sebab senyap ini belakang ni. Dengarkah suara saya ni? Okey ke? Boleh kita teruskan? Boleh. Ada soalan ke ni? Saya tengok sekejap. Ada orang menulis dalam chatbot ke? Ada Ustaz, ada. Okey, kita berehat dulu dalam seminit dua. Oh, macam mana pula nak buka ni? Okey, macam mana nak tengok chatbot ni? Ustaz, stop sharing. Oh, stop sharing dulu. Okey, okey. Okey. Okey, dari atas ni. Oh, ramai mengomel. Semangat ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas. Ni iklan daripada penganjur kita. Kedai runcit Aceh banyak ustaz memang. Tapi kadang-kadang dia jadi budaya kan. Kadang-kadang kalau kita tanya pun percaya ke tak ni, dia kata tahu orang suruh letak-letak je lah. Tapi still kita rasa tak seronok lah, tak syok kalaulah mereka memahami. Macam Pulau Dayang Bunting. Ya betul, itulah maksud saya tadi. Pulau Dayang Bunting di Langkawi kan. Telaga Dayang Bunting belum lagi. Ustaz, bagaimana dengan fahaman kepercayaan tentang sumpahan-sumpahan dahulu yang kononnya akan muntah darah untuk keturunan yang disumpah itu jika jejak kaki tanah sumpahan kononnya? Tidak sahih lah, tidak ada asasnya. Cuma kemungkinan dalam kes terdahulu ada orang-orang tertentu ni tulah raja-raja lah, orang-orang hebat ni kononnya ada tulah. Maka bila dia buat tu jadi muntah darah sungguh. Kita satu saja explanation dia, sama ada itu sihir ataupun bantuan makhluk halus. Tak mustahil. Jadi dia sumpah ke dia apa ke, lantas pendamping dia lah dia buat muntah darah kawan tu, sihir dia apa semua gitu ginilah. Sebab tu orang dulu ni memang ada pendamping lah orang tu. Semoga Allah Taala ampunkan untuk nenek moyang kita lah. Dengan tujuan niatnya baik, kadang-kadang tu nak jaga dia punya kebun, ada pendamping dia duduk dalam hutan seorang-seorang tu sebagai penjaga apa semua. Tapi dalam konteks agama, ia tak boleh lah bercanggah. Cuma dulu tu dia menjadi trend, dia menjadi kebiasaan masyarakat zaman tu. Bahkan ada setengah-setengah orang tu, orang gerun pada dia, tak boleh belaga mata. Tak tahu, pelik. Tak mustahil ada pendamping apa semua. Ya betul. Masih ramai baca main game suka-suka ramalan di FB tu. Ya, selagi mana main tu suka-suka, tak ada masalah lah. Tapi kalau main tu dengan i'tiqad, dengan keyakinan, apa yang keluar ni sungguh-sungguh. Itu masalah. Amalan kepercayaan tanah uri, itu pun ya betul. Tidak ada. Ini percaya apa? Sebenarnya dia ada falsafah. Orang Melayu kita ni dia bijaksana. Kenapa tanam uri itu gini, kena perah lima apa semua itu ni? Sebenarnya pada asasnya takut ia dibongkarkan, dimangkang oleh anjing apa semua tu tak manis lah. Dan kemudian telah di-exaggerate, ditambah-tambah. Maka letaklah pensel, letak ni. Kalau saya, baik letak kitab ke, letak laptop ke apa semua. Supaya budak tu bila besar jadi hebat tu, jadi pandai tu main. Ni kita kata tidak ada asas. Adapun orang tua suruh basuh dengan lima apa semua tu, tidak ada pantalan apa. Matlamatnya untuk bersihkan supaya anjing apa semua tak bongkar. Itu saja. Tapi kadang-kadang orang kemudian dia tak faham dah tu, dia exaggerate. Macam saya dah jelaskan pada pertemuan pertama, orang tua dulu perasapkan rumah guna kemian. Dia tengok dari jauh, buat pula waktu maghrib.
Apa dia kata? Pak cik tu dah bela hantu. Padahal kawan tu sedang perasapkan rumah kerana kemenyan tu ada ejen pembasmi makhluk-makhluk anai-anai apa semua ni, makhluk perosak untuk menjadikan kayu tu lebih kuat, lebih tahan dan seumpamanya. Very scientific. Begitu juga bila diperasapkan pada kerih apa semua. Namun kemudian bila orang tak faham sisi saintifiknya itu, mereka mula cipta-cipta. Kenapa perasap kerih malam Jumaat? Oh, ni kerih ada penunggu. Ni kerih kena bagi makan, dia pun hidup. Ni kerih begini. Dia mula exaggerate lah. Seperti juga kerih berdiri apa semua dan seumpamanya. Sebenarnya ada penjelasan saintifik di sebalik apa yang dibuat itu berdasarkan kearifan tok nenek moyang kita yang memang hidupnya sekitar alam yang penuh dengan kelebihan-kelebihan tersebut di Nusantara. Tapi disebabkan generasi kemudian tak boleh nak explain falsafah asal penciptaan amalan-amalan tersebut, maka dia exaggerate lah, dia rekod ni kenapa ni duk pakai kemenyan ni jelah nak bagi pagar rumah supaya gini. La ilaha illallah. Dah teruslah jadi mengarut apa semua itu gini. Syirik yang tak nampak ni yang ramai buat ustaz. Ustaz kena jelaskan detail. Ya, syirik ada dua, para ulama jelaskan. Syirik jali, iaitu syirik yang jelas, iaitu sembah tokong apa semualah, murtad apa semua ni. Itu syirik yang jelas. Syirik khafi, syirik yang kecil, biasanya para ulama bincang, ulama-ulama tasawuf akan bincanglah tentang syirik khafi, iaitu riya apa semua begitu-begitu. Riya, apa lagi sombong, termasuklah apa dia. Banyak perincian daripada para ulama lawan kepada syirik itu. Baik. Seterusnya seronok. Okey, alhamdulillah. Kalau contoh ada kata orang perempuan kena pakai emas untuk kesihatan, boleh ke ustaz percaya? Emas untuk kesihatan. Memang orang perempuan dapat emas sihatlah tuan-tuan. Oh, isteri saya kalau boleh gelang, segar selalu, demam, kebah. Sebab emas itu sendiri tidak ada jika orang dakwa ada kelebihan. Dulu apa tersuruh pakai gelang krom tu apa? Darah mengalir lah apa semua. Sebelum tu lagi ada orang jual, tukang-tukang duk jual koka. Oh, koka ni begini. Sebenarnya nak niaga belaka. Nak niaga je belaka tu. Tapi itulah kadang-kadang dia melampau dari sudut promosi dia punya marketing tu. Sebab nak bagi laku dikaitkan ni lah koka yang dibuat bahtera Nabi Nuh dulu ni, kayu koka ni lah. Oh, saya tak jual ni, payah nak dapat ni begini. Tapi ada orang nak 1,000 saya jual. Kalau ada orang tawar 1,000, kita fikirlah macam mana. Tengok-tengok ada orang beli 1,000, minggu depan ada lagi yang lain. Oh, rupanya banyak rumah dia. Biasanya orang begitulah. Dan seumpamanya. Baik. Apa tu? Hindar jin apa? Kayu koka. Kayu koka wallahu alam. Saya tak pernah tahu. Tapi yang hadis sebut emas tak tahu. Tidak ada hadis. Bila nak sabit dengan jin apa semua ni, kena ada hadis. Dia makhluk gaib. Yang jelas dalam hadis adalah apa dia? Daun dan pokok sidar, iaitu apa dia sidar ni? Bidara. Pokok bidara tu ada hadisnya. Begitu juga kurma ajwa, bukan kurma ajwa. Antara kurma yang kalau kita makan maka memelihara kita daripada sihir jin iblis apa semua tu. Dan seumpamanya. Dan seumpamanya. Baik. Okey, ada permintaan daripada saudara Anis Hartini ni, dia kata hari ni birthday birthday mak dia, Puan Nuraini Mak Isa. Okey, selamat hari jadi Puan. Semoga panjang umur, murah rezeki dan selamat daripada nilah kita panggil pandemik COVID-19 apa semua ni, dan sebarang-sebarang perkara yang begitu dan seumpamanya, insya-Allah. Semua sekali kita ni, insya-Allah. Pak cik saya 2 orang minggu lepas saya sebut masih lagi berada dalam pagi tadi saya call dia, berada di ni lagi di mana? Di Maix. Tak lalu makan, batuk-batuk tapi demam dah okey. Dia pun umur dekat 60 lebih dah tu. Risau jugalah. Isteri anak-anak kuarantin kat rumah. Tu. Walaupun duduk di setapak je saja, saya kerja di UIA, dekat 2 tahun dah tak jumpa dia tu. Semenjak COVID ni. Saya tak pergi tu sebab isteri saya first frontliner PPUM. Jadi kita tak nak kita pula yang bawa kepada orang lain. Kita okey, orang lain kena. Itu yang saya menghadkan sungguh-sungguhlah pergerakan.
Baik, tak ada dah soalan di sini ni, kita berteruh pada kuliah sikit ya. Mungkin habis lewat sikit hari ni insya-Allah, tapi saya cuba lajulah. Sementara bentuk-bentuk azimat ialah menjampi batu, cincin, rantai, baju, keris dan sebagainya untuk dijadikan pelindung diri seperti ilmu kebal, ilmu pengasih dan sebagainya. Ni biasa sangat orang Melayu kita. Khususnya mereka yang terlibat dengan silat. Itulah. Belajar silat tidak ada masalah. Kungfu, silat, tomoy, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi bila mengaitkan silat, bomoh apa semua tu dengan jampi serapa, dengan nak kebal, kena panggil setan iblis, kena ni apa semua, tu jadi masalah tu. Simpan dia punya tangkal-tangkal tertentu. Malam Jumaat kena buat itu, malam Jumaat kena buat ini. Kena bagi makan tu, kena jamu, ayam golek, kena. Ni yang jadi masalah ni. Adapun nak belajar silat, nak belajar kungfu apa semua, tak ada masalah. Belajarlah. Nak belajar semua pun tak apa. Tu yang kita nak bagi faham. Yang kedua, membungkus tulisan-tulisan rajah-rajah atau objek-objek tertentu dengan kain kuning untuk dijadikan tangkal. Ini pun banyak sangat. Menjampi. Nota. Oh, saya tak papar ya? Tak apa. Okay, sorry. Mana dah hilang? Ya, oh saya tak share screen. Baik. Okey. Okey, nampak ya? Nampak. Okey, baik. Okey, baik di sini. Yang bawah sekali tu, C tu. Menjampi tulisan-tulisan yang tidak diketahui maknanya seperti as-sala'at tu. Alif sin sad lam ain tu. Yang dicampur adukkan dengan ayat Al-Quran, contohnya tu dia ada gerah di bawah tu. Sebabnya dia menggambarkan satu kalimah tu ada dia punya nombor. Contoh Allah nombor 3. La tu nombor mim. Dia begitu. Yang tu yang Bismillahirrahmanirrahim, apa nama? 786 tu. Bismillahirrahmanirrahim tu nombor Allah. Kononnya. Jadi bila tengok 786 bismillah. Kita kata kalau letak Bismillahirrahmanirrahim, tulisan bismillah, apa masalah? Dia kata tak boleh lah ustaz kalau letak bismillah, nak masuk tanda apa semua tak boleh. Kalau letak nombor 786 masuk tanda tak apa. Tu alasan dia. Dan nak ada tulisan bismillah apa semua, apa masalahnya? Yang penting kita melafazkan, hati kita zikrullah ingat, itu yang lebih penting. Yang menjaga kita pada asasnya ruqyah syar'iyah adalah bila kita baca zikir-zikir ruqyah-ruqyah tersebut sendiri. Kita baca ayatul kursi, kita baca muawwizatain, itu sepatutnya. Bagi mereka, kata ulama Ibn Hajar Haythami, dalam mazhab Syafi'i, itu yang orang Melayu kita banyak duk pakai. Bahkan minta maaf saya sebut, tu guru pondok pun sebahagiannya ada duk buat benda ni. Bagi mereka, sebab Ibn Hajar kata boleh. Sedangkan yang mereka buat itu tidaklah yang dimaksudkan oleh ulama tersebut. Ulama itu kata, siapa yang diharuskan bagi memakai yang namanya azimat yang berbentuk wafak tadi, tulisan-tulisan Quran yang ditulis pada benda-benda tertentu, dan kita letaklah di badan kita sebagai pelindung, sebagai inilah untuk daripada gangguan apa semua. Jika kita sendiri itu seorang yang tak erti, budak-budak yang tak erti lagi baca ayat kursi, yang tak erti lagi baca apa nama muawwizatain, maka bolehlah. Ni dah besar panjang nak mati esok bila, kenapa lagi nak letak benda-benda tu? Bacalah, zikirkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Gitu. Tapi pula berlaku. Lepas dia mengaji, dia tahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, okey dah. Contoh je dia nak lalu tempat yang ada haunted ataupun yang keras, yang kita ada jin di situ, dan kita menerima ya, memang ada hadis-hadis yang menggambarkan ada tempat-tempat tertentu yang memang jin duduk dan kemungkinan dia boleh menjelma pada orang-orang tertentu untuk dia kacau. Dia guna sihir dia guna ilmu dia untuk menjelma dan kacau orang tertentu ya, bukan semua. Makanya apa berlaku? Bila orang Melayu ni dah terima Islam, dia ni bila nak sampai tempat kerah ke tempat gelap apa yang menakutkan itu, dia bacalah ayat kursi tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia ulang. Dia berjalan seorang-seorang ni tengah-tengah malam dekat kubur. Contoh situasinya. Ada pokok besar tu. Pokok tu pula pokok apa? Pokok kapas. Pokok kapas dengan langsui ni sedang eloklah. Apa berlaku? Dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ulang. Nak dekat betul-betul dengan pokok kapas yang besar itu,
Dia pun sebut, tok nenek moyang, jangan marah ya, cucu nak lalu. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang saya kata campur aduk ni. Seolahnya dia tak yakin dengan dia mohon pada Allah melalui membaca ayat kursi tu, macam-macam mana pun makhluk haluh tu yang kata jin iblis nak kacau tu, kalau dia nak kacau Allah Taala jaga kita, iktikad kita Allah Taala jaga, maka tak jadilah. Kena tok nenek moyang cucu nak lalu juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dengan Allah pun minta, dengan setan iblis pun minta juga. Ni yang kita kata tak jelas ni. Ni yang masalah ni. Ini yang kita kata, ke mana? Kenapa berlaku begitu sedangkan Islam sudah 1000 tahun lebih di alam Melayu? Dan pengajian akidah kita guna sifat 20-nya, guna kita akidahnya apa semua Allah wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Adakah tidak memberi kesan kefahaman yang jelas tentang perkara ini? Ini benda yang saya bangkitkan, permasalahan yang kita utarakan. Yang bila saya sebut pada sahabat-sahabat dalam akademik ini, mereka marahlah, mereka tak boleh terima. Saya kata seolah-olah silibus akidah di alam Melayu selama ini tidak memberi kefahaman yang jitu tentang tauhid dan juga syirik itu apa. Seolah-olah mengaji tauhid saja untuk kenal Allah, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradan ilman hayyan sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman itu, tapi tak mengaji perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik pada Allah secara mendalam, secara kita kata detail, secara solid, sehingga dalam-dalam duduk mentauhidkan Allah, dalam-dalam duduk memuja sifat kesempurnaan Allah, dalam-dalam duduk menafikan sifat yang tidak sempurna bagi Allah, tiba-tiba duk buat juga perkara yang ada unsur syirik pada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu belajar akidah tauhid, wajib belajar akidah syirik itu apa. Belajar tentang iman, wajib untuk belajar apakah itu kufur kepada Allah, kepada Islam. Belajar apakah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk belajar apakah itu bid'ah dalam agama ini. Belajar apakah itu hadis yang sahih, maka wajib juga belajar apakah itu hadis yang palsu, supaya kita faham sungguh-sungguh Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Kita pergi laju sikit lagi. Menjampi atau berazimat menggunakan kata-kata dicampur adukkan dengan kata-kata sihir dan kufur yang tidak diketahui maknanya. Contohnya, bikana makna Nabi yakun numa yakun akulah sebenarnya zat Allah. Dasar umpama. Syatati liur titiklah titik. Dasar umpama. Syati syati om. Dasar umpamanya itu. Tapi tuannya pakai jubah, pakai serban, berjanggut. Baru lepas jadi imam solat Isyak. Tapi masa merawat keluar habis ni. Bikana makna Nabi yakun dengan lafaz bismillah, dengan hikmah, dengan berkat auzubillah. Tapi ada bismillah auzubillah. Lepas tu mari Sanskritnya, marilah bahasa-bahasa pelik-peliknya. Dia kata biasalah, kita teknik-teknik khusus. Allahu akbar, kita katakan tak boleh tuan-tuan. Baik, hukum beramal dengan khurafat azimat, kita pergi laju sikit lagi. Islam sangat menitik beratkan soal-soal akidah dan syariat, segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber asal seperti Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas adalah ditolak oleh Islam. Sabda Rasulullah SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaih, yakni riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, sesiapa yang mengada-adakan, mereka-reka di dalam agama kami ini sesuatu yang tidak ada asal di dalamnya, maka yang dikerjakan itu adalah tertolak, tidak diterima. Bahkan salah pula. Dan sabdanya lagi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tiada di dalam agama kami ini, maka yang dikerjakan itu tertolak. Riwayat Ahmad dan Muslim. Di dalam Islam, percaya kepada benda-benda yang dijadikan sebagai benda keramat seperti pokok, kubur, telaga dan sebagainya. Seperti memuja, memohon pertolongan dan melepaskan nazar pada benda-benda berkenaan dan percaya ianya mempunyai kuasa selain dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah membawa kepada syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata ni tidak dokumen rasmi ni, saya sedang baca tuan-tuan. Kemudian katanya lagi, kepercayaan kepada sial, majal dan beramal dengan mandi seperti mandi safar, jampi dan sebagainya untuk menolaknya adalah
syirik dan merosakkan akidah. Rasulullah SAW melarang keras orang yang mempercayai sial. Tuh. An Ibn Mas'ud marfu'an qala Rasulullah SAW at-tayratu syirkun at-tayratu wa ma minna illa walakinna Allah yadhhabuhu bit-tawakkal. Percaya kepada burung itu syirik. Tapi bukan burung di situ ya. Tilik nasib. Dia orang Arab dulu ni, dia guna burung. Contoh dia nak keluar musafir, dia panggil tayyarah lah. At-tiyarah. Iaitu bila dia nak musafir ni, dia akan lepas burung. Jadi kalau burung ni burung helang lah, biasa orang Arab ni burung helang. Kalau orang Melayu tradisi kita laga ayam, orang Arab ni tradisi dia, raja-raja dia, orang kaya dia ni, orang bangsawan dia, laga burung helang. Bukan main. Kita atas tanah je laga ayam sambung tu, ayam sambung tu. Orang Arab laga burung tu di udara tu. Hebat bukan main. Jadi mereka ni apa dia katanya? Mereka ni dia akan lepas burung. Bila lepas burung tu, dia akan pergi tengok. Kalau ke kanan, hari ni hari ong kita. Ada ong, ada tuah. Maka kita boleh teruskan perjalanan ataupun keluar berperang. Tapi kalau burung itu tiba-tiba ke kiri, hari ni hari sial kita, tak boleh. Kalau kita keluar juga, tak menang kita. Ni perangai yang sama konsepnya, tapi mungkin bentuknya lain pun ada di alam Melayu kita ni. Dulu masa Piala Dunia ke berapa, Sotong Kurita tu. Dia buat ramalan. Benar-benar begitulah, tidak ada dalam Islam ya. Baik katanya percaya pada burung ataupun tilikan tadi, itu syirik. Percaya pada tilikan tadi adalah syirik. Dan tiada seorang pun daripada kita melainkan dilanda oleh perasaan itu, tapi Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Siapa yang percaya dengan ramalan-ramalan itu, akhirnya pasti kemuncaknya dia tidak lagi bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan akhir sekali, amalan memuja jin, memohon pertolongan darinya, seperti yang selalu dilakukan oleh seorang bomoh dan dukun, adalah syirik dan menyesatkan. Orang-orang yang bersahabat dan menggunakan jin seperti tukang sihir dan tukang tenung adalah tergolong di dalam golongan orang-orang bodoh yang menzalimi diri sendiri. Ini dijelaskan oleh firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud dalam surah Yunus ayat 106 itu. Dan janganlah engkau menyembah atau memuja yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka jadilah engkau orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dan perbuatan syirik. Sabda Rasulullah SAW itu yang maksudnya, saya baca laju ya. Barang siapa yang menemui tukang tilik, tukang sihir, man ata'arrafan, man ata'arrafan au sahiran au kahinan, fasaddaqahu yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wal Hakim. Siapa yang menemui tukang tilik, tukang sihir, menanyakan sesuatu padanya, lalu terus mempercayai apa yang dikatakan, maka sesungguhnya mereka itu telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Riwayat Ahmad dan Hakim. Dan pelbagai lagi lah. Kita tengok laju, ada satu muka surat lagi. Bukan dari golongan kami siapa yang merasa sial dan meminta diramalkan kesialan, atau merenungkan nasib dan diminta ditenungkan, atau mensihirkan atau meminta disihirkan. Nampak tak? Bahkan dalam satu hadis ada dalam Riyadhus Shalihin, saya jadikan sebagai hadis untuk modal tazkirah Ramadan tempoh hari 15 minit 15-20 minit. Satu hari Rasulullah lepas solat, Rasulullah pun kata, Rasulullah macam mana hadis tu? Lebih kurang secara maknanya begini. Lepas habis solat, tiba-tiba Rasulullah pada sahabat, Rasulullah kata, tahukah kamu ada orang yang tergolong daripada golongan yang dijamin syurga tanpa hisap. Lepas Rasulullah buat statement macam tu, secara ringkas ya, saya pun kena tengok balik untuk ingat detail. Rasulullah pun masuk dalam rumah dia. Bila Rasulullah buat statement macam tu, Rasulullah kata gini, orang yang beruntung, mafhumnya, orang yang beruntung di kalangan kamu ni, orang yang masuk syurga tanpa hisap. Rasulullah pun masuk rumah dia. Jadi Rasulullah tak terangkan siapa golongan itu. Jadi para sahabat spekulasi sebenarnya mereka. Sebab itu kenyataan yang besar. Masuk syurga tanpa hisap ni siapa yang tak nak lah. Maka para sahabat kata, kita lah tu, takkanlah orang lain. Ada yang lain kata, bukan kita, tapi generasi selepas kita. Sebab kita ni pernah jahiliyah dulu. Kita baru masuk Islam. Adapun generasi tabi'in, iaitu sahabat tabi'in,
Tabi'in ni mereka sudah lahir dalam Islam. Mereka lebih suci, lebih tinggi lah kedudukan pada kita. Maka ada pandangan lain. Bila duduk bising-bising tu Rasulullah pun keluar. Ni hadis sahih ya. Rasulullah pun keluar, tanya, kenapa duduk bising-bising ni? Tadilah yang Rasulullah kata begini-begini tu. Jadi kami pun ada yang kata begini, ada yang kata begini. Rasulullah kata, orang yang masuk syurga tanpa hisab adalah, pertama, orang itu dia ada 2 ke 3 kriteria. Pertama, orang itu tidak pernah menjampi serapah. Maksudnya dia tak pernah jadi tok bomo, pawang dukun. Itu golongan pertama. Golongan kedua, orang yang tak pernah minta untuk dijampi, untuk disihirkan, untuk dijampi serapah. Itu golongan yang dijamin syurga tanpa hisab. Antara kriteria berdasarkan hadis sahih itu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu kita bersungguh sangat dalam bab ni. Saya sampai tulis buku buat kajian khas. Sebab saya rasa itulah masalah besar yang namanya Melayu. Walaupun dia Tok Haji, Tok Lebah, Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz, atau Tok Guru, apa semua sekalipun, sebahagiannya masih tak jelas perkara ini, tuan-tuan. Sebahagian merasakan tidak ada masalah untuk mencampur adukkan kedua-dua isu ini. Itu yang kita rasa, tak boleh. Sebab tu saya agak bersungguhlah bila ada peluang untuk menulis dan berkongsi dengan tuan-tuan macam ni. Dan seumpamanya saya ambil peluang sungguh-sungguh. Saya all out sungguh-sungguh. Dengan tidak lagi menoleh ke belakang. Sebab saya rasa itu tanggungjawab besar. Sekerana saya melihat ahli keluarga sendiri terlibat dengan perkara-perkara ini. Tuan-tuan, waliyadzubillah min dzalik, kita minta Allah supaya jauhkan keluarga kita daripada virus yang boleh merosakkan akidah selain pada virus coronavirus COVID-19 yang boleh menyebabkan kematian, sudden death, itu dah seumpamanya. Baik. Itu kita tinggalkan di situ. Itu pun hadis yang lebih kurang sama lah ya. Dari Auf bin Malik, bla 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 sama. Baik, penutup dah tu. Menurut Yusuf Qaradawi, tapi jampi mentera juga merupakan bentuk azimat yang seringkali dilakukan. Sabda Rasulullah SAW, maksud dari Auf bin Malik, katanya dahulu kami melakukan jampi di zaman jahiliyah, jampi serapah jahiliyah. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan dalam hal ini? Baginda bersabda, perlihatlah kepadaku jampi-jampimu itu. Tidak mengapa melakukan jampi-jampi itu selama tidak mengandungi hal-hal syirik. Bukan tak boleh langsung bila nak baca mantra, tapi kena yang betul-betul selamat. Yang tidak ada unsur pemujaan Om Syati-Syati Om apa semua tadi itu. Yang bercampur aduk yang syirik yang tidak. Sekadar membaca pantun-pantun yang jelas, yang berbentuk doa sebenarnya, cuma dibaca dalam bentuk mantra. Sebenarnya doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga engkau begini-begini. Itu tak ada masalah. Dia buat Muslim. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, sesuatu jampi itu harus dilakukan berdasarkan 3 syarat. Ia mesti didasarkan kepada Allah SWT dan nama-namanya, yakni ruqyah syar'iyah. Ia mestilah ditutup dalam bahasa Arab dan kata-kata yang boleh difahami maknanya. Kalau guna bahasa Melayu pun, yang boleh difahami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah bantu kami, ya Allah. Dengan berkat pahala-pahala yang kami buat, ya Allah. Tawassul atas nama ibadah-ibadah yang kita buat. Tak ada masalah dah. Ini syatarti liur, panggil jin ifrit mana, tak tahu. Beriktikad bahawa ianya tidak memberi kesan dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah SWT. Di dalam amalan perbuatan tradisional, terdapat jenis-jenis jampi yang dibolehkan, diharuskan, dan ada yang diharamkan. Jampi-jampi tersebut ialah jampi yang diharuskan. Jenis-jenis ini ialah jampi yang menetapi 3 syarat yang telah dinyatakan di atas. Yang kedua, jampi yang diharamkan. Jampi yang ditegah yang diharamkan ini jampi yang mengandungi unsur-unsur syirik, pemujaan jin, syaitan, menggunakan ilmu hitam dan atau sihir, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak difahami atau yang bercampur aduk, sinkretisme, seperti jampi yang dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah dan diseru nama-nama hantu jin. Kemudian disudahi dengan ucapan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan seumpamanya. Jelas. Penutup, kesimpulannya, segala bentuk khurafat dan azimat, sama ada yang berbentuk amalan atau kepercayaan, boleh membawa kepada syirik dan kepada pertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Habis semua dokumen, ada satu yang kita teringat, iaitu mistik. Kenapa mistik ni? Kefahaman menurut latar sejarah dan kebudayaan bahasa versus Timur, Barat, Timur dan Islam. Secara ringkas begini. Mistik ni bukan bahasa Melayu. Ia dipinjam daripada bahasa Inggeris. Daripada bahasa Inggeris pula dia ada asalnya biasa daripada Greco-Roman ataupun daripada Latin.
yang ada kefahaman khusus berkaitan dengan latar beragama mereka, iaitu Kristian. Dan kemudian di timur pula ada latar kepercayaan animisme, dinamisme itulah yang berkaitan dengan benda-benda batin dan seumpamanya itu. Bila Islam mari, ada ke benda mistik dalam Islam, jadi masalah sebahagian orientalis menggunakan istilah mysticism. Itu dikaitkan dengan amalan-amalan kesufian. Sebab tu kesufian yang mereka nak cari dalam Islam ni adalah kesufian yang sama mereka seronok nak cari kesufian dalam Islam ni, yang kononnya ada persamaan dalam agama asal mereka, dalam tradisi peradaban mereka itu. Sedangkan tasawuf dalam Islam adalah bertitik tolak daripada Quran Sunnah. Yang ni yang kita kata ada tasawuf yang batini, yang tidak sahih, yang menyimpang, yang falsafi, yang mistik ini, dengan tasawuf yang sunni, yang Qurani, yang sunni, yang selamat, yang berdasarkan Quran dengan sunnah. Ini pertentangan yang berlaku. Kita tengok tokoh-tokoh dalam negara kita pun banyak duduk membentangkan, dan yang bercampur aduk ni, minta maaf saya cakap, memang banyak pengaruhnya dalam tradisi pengajian Islam tradisional di alam Melayu kita. Sebab tu mereka terima Nur Muhammad, mereka terima tentang Insanul Kamil, mereka terima konsep-konsep mistik-mistik yang pelik-pelik, yang tidak ada asas yang kuat. Tidak ada asas langsung pun kadang-kadang dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu perbincangan yang lebih dalam dan juga panjang, kena sejam 2 jam lagi. Dan saya mengaku saya tidak ada kepakaran yang mendalam dalam bab itu. Antara orang yang boleh kita rujuk dalam bab ini, kalau sungguh-sungguh nak tahu, adalah Ustaz Nodros daripada Sidang Kalam. Banyak dia punya rakaman di YouTube menjelaskan tentang itulah lepat. Saya terpaksa sebut nama ajaran-ajaran yang bawa oleh lepat. Antaranya apa nama yang dinamakan sebagai Wan Hizam dan Haji Sya'ari. Ini yang sudah difatwakan sesat. Saya sebut ni sebab sudah difatwakan sesat. Bukan kita saja nak mengumpat mereka, ya. Sebab sudah terbukti difatwakan sesat oleh majlis-majlis agama tertentu, ajaran-ajaran mereka ini. Kemuncaknya tak payah semayang, kemuncaknya Tuhan itu menjelma di keliling kita semua ni sebenarnya ada jemaah Tuhan. Dan pelbagai lagi benda pelik-pelik yang kita rasa itu very high philosophical punya perbincangan, tapi sebenarnya ia bercanggah dengan asas akidah tauhid dalam Islam. Tuan-tuan memperhatikan. Akhir sekali, saya nak kongsinya, ini satu buku yang baguslah. Saudara kita ni dia ringkaskan catatan daripada seorang orientalis berkaitan benda mistik di alam Melayu. Dia ringkaskan daripada buku yang besar lah. Maka saya tulis dalam buku ni berkaitan khurafat, tahyul dan mistik dalam yang ada biasanya dalam perubatan Melayu, dalam mitos dan legenda. Biasanya khurafat, tahyul dan mistik ni ada dalam kepercayaan tentang hantu, kita dah bahas. Dalam sihir dan ilmu hitam, of course, dalam adab pantalaran dan petua, saya ada buku khas tentang perkara tersebut. Tentang penujuman, nujum, najmi ini bintang, tilik-tilik guna bintang ni lah tadi tu. Peramalan dan juga senjata tradisional, keris, lembing apa semua begitu begini. Ini biasa orang yang percaya pada benda-benda mistik apa semua ni, dia biasanya akan ada berlegar daripada isu-isu ini, ya. Baik, kesimpulan untuk hari ini, sebelum kita buka soalan 4.30, kita bagi lebih sikit hari ini sebab minggu depan sudah siri terakhir, tapi saya rasa ada lagi benda yang tak habis daripada buku saya ni. Saya akan kompres lah, ataupun insyaAllah kalau pihak Akademi Tadabbur sudi sambung lagi, mungkin kita berehat sebulan, ataupun kita sambung dalam bulan ni, bulan 7, bulan 8 kita rehat, bulan 9 pula kita sambung. Tengoklah macam mana, tuan-tuan, ya. Baik, kesimpulannya penting untuk faham sungguh-sungguh apakah itu tauhid. Untuk kita faham syirik itu apa. Kita kena kenal syirik sungguh-sungguh supaya kita kenal tauhid itu apa. Kena kenal jantan tu lagu mana, baru kita kenal betina tu apa. Kena kenal malam itu macam mana sifat-sifat dia, barulah kita kenal siang itu bagaimana. Itu kaedah, hakikat. Itu sunnatullah. Maka untuk kita mencapai kesempurnaan iman, tidak cukup untuk kita belajar tentang iman saja. Mesti juga belajar apakah itu kufur kepada Allah, kufur kepada Islam. Begitu juga untuk kita faham sungguh-sungguh sunnah Rasulullah SAW, maka wajib ala ra'si wal aini, kata orang Arab. Nak dapat nak dapat tidak mesti. La buddah. Tidak betul la buddah lah. Mengapa? Mesti tidak.
tidak semestinya mesti gitu. Yaitu kita belajar juga bid'ah itu apa. Masalahnya bila kita bincang pasal syirik, pasal kufur, pasal bid'ah, pasal apa lagi? Pasal khurafat, tahyul, mistik, maka biasanya masyarakat kita ni, Allah Ustaz, garang sangat ni. Kenapa banyak duk mengatakan orang ni? Tak boleh ke nasihat baik-baik. La ilaha illallah. Kita kata, Quran tu basyiran wa nadhira. Basyiran khabar gembira. Nadhira peringatan-peringatan keras. Itu sifatnya. Islam itu. Dan kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Mesti kita ni ta'muruna bil ma'ruf. Suruh buat benda baik. Suruh buat benda baik ni tak payah, tuan-tuan. Ayah nak suruh anak-anak buat benda baik, tak payah. Ayah nak suruh isteri, suami nak suruh isteri buat benda baik, tak payah. Isteri nak suruh suami buat benda baik, tak payah. Tapi ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Yang ni masalah. Nak halang maksiat yang anak-anak buat, nak larang dia jangan buat maksiat. Nak larang dia jangan buka aurat. Nak larang dia jangan begitu. Nak larang dia jangan begini. Suami nak larang isteri. Tapi tidak boleh. Balance-nya amalan agama ini bila ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Yakni ta'muruna bil ma'ruf pun 100% kena buat, tanhauna 'anil munkar pun 100% kena buat. Kalau ta'muruna bil ma'ruf saja yang bersungguh, tanhauna 'anil munkar buat tak tahu, maka muncullah orang yang buat soleh banyak tapi maksiat pun banyak. Dan jika tanhauna 'anil munkar sungguh-sungguh bersungguh-sungguh tapi ta'muruna bil ma'ruf tak suruh langsung, pun jadi masalah. Semua maksiat dia tak buat. Dan dalam masa yang sama, semayang pun tidak, puasa tidak, zakat tidak. Tak buat belaka. Jadi masalah juga. Itu tidak wasatiyah. Tuan-tuan, saya berakhir di situ. Minta maaf ambil masa sikit lama. Sebab banyak benda yang nak kena cover ya. Jadi saya berakhir di situ. Ada ke soalan? Kalau ada yang nak bertanya dalam masa berbaki ini? Adakah soalan yang ada yang nak bertanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya puan. Kak Syida sini. Ya, Kak Syida. Okey, berkenaan dengan selawat yang baru-baru ni lah kan yang diperkenalkan oleh sesetengah pihak kan. Adakah kita boleh mengamalkan selawat seperti itu kan Ustaz? Kalau kita ikutkan hadis-hadis kan dan juga surah-surah daripada Al-Quran, rasanya dah cukup dah ikutkan Rasulullah dah sampaikan kepada kita semua benda-benda itu semua. Tapi kan ada lagi sekarang ni ada lagi selawat yang didatangkan khas dia punya ganjaran dia tu melebihi daripada ganjaran selawat Ibrahimiyah. Jadi kan kita macam was-was Ustaz, macam kalau tak belajar tak tahu kan benda ni. So macam mana saya kebenaran selawat yang baru diadakan melalui mimpi, dapat melalui mimpi para ulama-ulama terkini lah. Ya. Ustaz. Baik. Asasnya selawat ni daripada solat pun juga maksudnya doa. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, doakanlah Nabi Muhammad kami tu. Kita minta dengan Allah, Allah doa pada Nabi Muhammad. Jadi masalla alayya marrat. Rasulullah kata siapa yang selawat pada aku sekali, sallallahu alaihi asyar. Allah akan selawat pada dia 10 kali. Selawat di situ maksudnya doa. Solat kita punya solat pun doalah, mendirikan solat, berdoa melalui praktikal solat tu. Baik, secara asas lafaz-lafaz solawat yang paling terbaik of course apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu paling aula, paling afdal. Sebab tu nak mengaji ni. Sebab tu kena mengaji hadis Nabi SAW, barulah kita faham. Oh, selawat Ibrahimiyah ni selawat yang paling afdal, nombor 1, champion, king di sisi Allah. Sebagaimana istighfar, astaghfirullah istighfar, astaghfirullahalazim pun istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi istighfar. Tapi ada sayyidul istighfar, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan siapa baca riwayat Ahmad sekali siang sekali malam, dosa banyak buih di laut apa semua diampunkan. Fadilat dia. Begitu juga selawat Ibrahimiyah. Selawat yang paling besar fadilat di sisi Allah, dengan begitu sekali banyak fadilat-fadilat yang hebat.
Jadi dengan memahami perkara ini, bila datang, tapi kita tak nafikan bahawa selawat juga boleh adalah harus, sebagaimana ulama-ulama ni mereka menyusun selawat-selawat, yakni doa-doa terhadap Rasulullah berdasarkan lafaz-lafaz yang mereka so-called cipta. Tidak ada masalah. Asasnya harus, tidak ada masalah. Ya? Ini para ulama terima, sebab tu mereka buat banyak. Cuma yang jadi masalah, dengar betul-betul. Yang jadi masalah, bila setengah-setengah daripada mereka ini mengklaim lafaz selawat itu mereka dapat daripada Rasulullah melalui mimpi ataupun melalui yaqadhah, secara jaga, secara live. Itu jadi masalah. Sebab kita yang berpegang pada Quran Sunnah, kita tak terimalah yaqadhah ni. Al-Arqam difatwakan sesat kerana amalan yaqadhah tu, dakwaan Abu Ya'sy'ari boleh jumpa Rasulullah secara live ni, secara berdepan gini ni. Hebat sangatlah dianya. Bahkan statusnya adalah sahabat Nabi lah kalau jumpa Rasulullah secara live tu. Sedangkan Rasulullah berada di Illiyin di sisi Allah Azza wa Jalla di alam barzakh. Itu beza. Itu kita punya i'tiqad tu. Dan yang jadi masalahnya pula bila mereka mendakwa lafaz-lafaz selawat itu jika dibaca dengan fadilat yang cukup luar biasa yang sangat bercanggah dengan nas yang sahih. Sebagai contoh yang dinamakan sebagai selawat tafrijiyah ataupun selawat macam-macam lah nama dia ya, yang didakwa oleh tokoh Tok Syekh yang cipta selawat tu, siapa yang baca selawat yang aku cipta ni sekali, maka dia dapat pahala seluruh Nabi dan Rasul. Ni cerita dia ni. Jadi benda-benda begitulah biasanya saya terus terang ya, mereka yang terlibat dengan sufi tarikat tertentu, mereka pegang sungguh-sungguh. Walha asasnya, sandarannya daripada hadis yang sahih tidak ada, dan urusan-urusan pahala, dosa, fadilat ni mesti datang daripada hadis yang sahih kerana ia perkara ghaibiyat berkaitan akidah. Tuan-tuan bapa rahimahullah. Jadi kalau nak perhalusikan lagi, kenapa munculnya tok syekh tertentu yang duk ajar benda-benda begini? Tidak lain nak tunjuk tarikat kami ni, NGO kami ni, kumpulan kami ni hebat berbanding dengan NGO, aliran-aliran parti-parti lain. Itu saja. Marketing tuan-tuan. Kamu masuk parti kami ni, kamu masuk aliran kami ni, kamu masuk NGO kami ni, kamu selawat yang tok guru kami buat, tok syekh kami buat ni sekali je, pahala Nabi dan Rasul sudah cover dah untuk kamu. Tak semayang bang pun tak apa dah lepas ni. Kira-kiranya pakai dengan selawat tu je. Jadi benda tu Allahu Akbar. Kalau ada orang percaya, masalah lah. Nampak sangat tidak kuat asas kefahaman dalam agama Islam. Yang mana Rasulullah sendiri ajar lafaz-lafaz selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ila akhir. Kita punya selawat Ibrahimiyah itu yang begitu hebat, yang begitu agung itu. Seumpamanya. Why not amal yang itu? Inilah kita katakan 1000 tahun Kak Syida ya. Benda ni 1000 tahun punya pemikiran tentang perkara jauhnya umat Islam Malaysia, Nusantara kita ni, Malaysia khususnya, daripada Quran dan hadis. Sebab dari awal tidak didedahkan kepada sumber-sumber agama ini, melainkan kepada kitab-kitab yang ujung-ujung kitab-kitab Jawi saja. Tidak pernah cuba untuk sampai kepada sumber asal. Itulah puncanya. Baik, wallahu alam. Ada lagi kah? Assalamualaikum Ustaz. Maaf bising sikit rumah saya ni ya. Meriah, anak ramai beginilah. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Puan Rahaya. Nak tanya. Ya. Orang dulu kan baca Quran kat kubur tu, macam mana cerita? Orang meninggal baca. Ya betul, begini. Aktiviti baca Quran di kubur ataupun tunggu kubur lah ya asalnya tu. Nah, bila berlaku kematian maka disuruhlah, dimintalah orang tunggu kubur. Kadang-kadang ahli keluarga sendiri bayar pula apa semua. Baik, saya jelaskan dua perspektif, dua pandangan ya. Prinsip asasnya adalah tunggu kubur ni adalah untuk apa? Dulu-dulu ketika manusia tengah buat apa semua ni ataupun binatang-binatang buah ni masih lagi duduk bermaharaja lela berluasa, maka aktiviti tunggu kubur ni tujuan asalnya untuk memastikan mayat tu tidak diapa-apakan. Takut-takut dikorek, diambil minyak dagu lah apa semua, dicuri apa semua begitu beginilah. Itu satu. Ataupun kalau yang mati tu tugu besar, tok syekh, maka ditakut diambil untuk buat benda khurafat apa semua tu lah. Tu. Termasuklah itu satu.
maka dimintalah jaga supaya selamat daripada perkara itu. Itu tidak jauh ya. Ketika almarhum Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Maka memang betul ada orang mari ziarah tu duk kutip dia punya tanah kubur apa semua tu buat balik. Ini perangai Melayu. Memang ada perangai Melayu lagu tu. Dia percaya benda tu ada karamah, ada kelebihan lah. Nampak tak? Jadi setengah orang dulu ni bijaksananya dia suruh datung kubur tu supaya tak terjadi perkara-perkara yang berikut. Itu yang pertama. Tetapi ketika mana ia sudah menjadi budaya, lama-lama nak tunggu selama seminggu tak tinggal-tinggal ni, makan masa juga apa semua, dan biasa yang disuruh adalah orang pondok dan seumpamanya. Maka diberilah upah-upah tertentu. Lama-lama dia jadi tradisi budaya. Jadi satu sumber upah pula dan seumpamanya. Walaupun tak minta lah dan seumpamanya. Dan mulalah muncul fadilat-fadilat yang tentu. Maka dibacakan di kubur tu sebab apa. Dulu-dulu saya kecil dululah di Kelantan ni. Dia tanyalah kenapa tunggu kubur ni. Maka disebutlah oleh kita punya abang-abang ni, tunggu kubur ni tujuan apa? Kan ada hadis Nabi sebut, bermulanya soalan mungkar nakir bila orang last kali balik daripada kubur, yang duk hantar kita kubur tu, orang last kali balik dia melangkah 7 langkah daripada kubur, maka marilah mungkar nakir tanya soalan. Maka dengan adanya orang tunggu kubur tu, maka dipercayai mungkar nakir tak ada. Dia ingat mungkar nakir ni kawan baik dia ke apa. Maka itu yang kita difahamkan. Tapi saya faham itu melawak lah. Masa awal tua-tua dulu dia melawak. Dia nak bagi kita faham. Ataupun dia nak bagi tahu. Tapi prinsip asalnya tadi. Yang asalnya adalah kerana nak jaga kubur tu. Tapi bila tidak ada keperluan, tidak perlulah tunggu kubur apa semua tu. Cuma lama-lama ia menjadi sangkaan. Bila buat begitu, maka si mayat dalam kubur tu mendapat bantuan, mendapat manfaat dan seumpamanya. Dan kita tak nafikan lah. Kalaulah yang membaca Al-Quran itu adalah anak si mati, ataupun sahabat-sahabat yang meniatkan, ya Allah pahala ni semoga ada manfaat untuk si mati, itu kita berpegang bahawa pahala itu siapa. Dan kita bertawassul dengan pahala kita itu supaya sampai kepada si mati, ada manfaat untuk dia. Apatah lagi kalau yang baca Quran tu anak dia, mak ayah dia, kalau yang mati tu anak, maka confirm pahala itu sampai. Tak perlu dikubur pun, di rumah pun sampai. Gitu. Jadi masalahnya lama-lama prinsip asalnya telah hilang dan muncul fadilat-fadilat rekaan. Ini jadi masalah. Pula bila tunggu tu, takkan tunggu saja kan, kenalah holo-holo tu, tu masalah. Lekatnya apa semua. Dan siap setengah tempat ni memang ada package harga. Sudah jadi sumber pendapatan dah pula. Nah, dan saya sendiri pun masa duduk pondok dulu, kita pernah mengaji ni. Tanya ada orang mati ni seronok tuan-tuan. Seronok. Makan lepas mengatik makan nasi ayam. Tanya malam ni makan apa? Oh, nasi ayam sungguhlah, semangatlah nak pergi. Ada sikit pula. Tapi kalau tanya, malam ni makan apa? Apa nama? Biskut kering. Biskut kering tak semangat mana lah. Biskut maya. Sebab tu saya pernah tanya di surau masjid di Selangor ni, bila saya kuliah, saya kata saya tak ada masalah dalam bila anak-anak nak buat satu amalan soleh dengan niat pahala sampai pada mak ayah. Dengan syarat anak-anak tu terlibatlah. Ni tidak dia suruh orang duk baca Quran, dia duk relax rokok luar. Ni kita marah tu. Jadi dia tu sendiri sepatut buat, bahkan tak payah panggil orang, pun kamu buat sama-sama anak beranak kamu. Itu gitu. Cuma saya sabar, saya kata, tuan-tuan dalam masjid Rasulullah ni saya kata gini. Saya kata lepas ni ada seorang hamba Allah bangun lepas isyak ni, dia berkata, tuan-tuan malam ni saya nak buat tahlil arwah sikit di rumah saya ni. Cumanya dia kata cumanya saya terus terang, kami memang tak ada duit, tak ada bajet untuk bagi makan. Kira-kiranya siapa nak makan, ke depan tu ada kedai, minta dah order sendiri, bayar sendiri. Saya tanya ikhlas kepada jemaah sekarang, nak pergi ke tidak rumah si fulan? Tak ada seorang habuk jawab. Nampak sangat. Akhirnya ada pocik ujung dia jenis kelakar. Dia kata, tak pergi ustaz, dia kata. Jadi niatnya jadi salah lah. Asalnya mari nak tolong-tolong buat amal soleh dengan harap, dengan niat nak tawassul supaya pahala tu ada manfaat untuk si mati. Itu asal falsafah ataupun niat asal ulama kita ada buat majlis-majlis tu. Bagi orang yang mampu ya.
Tapi kemudian bila dia jadi budaya, orang yang miskin pun, yang tak mampu pun bergadar, bergolok, berhutang nak pergi makan tahlil orang kampung ni. Itu yang kita kata tak setuju tu. Bahkan lagi teruk, bila dia tak mampu tu, duk berhutang dah pula, bahkan ialah tuan tu dengan tu jadi banyak cerita lain dah ni. Baik, kita berhenti situ. Tajuk lain. Tajuk lain dah tu. Baik, ada lagi kah? Kita nak berhenti dah pukul 5 dah ni. Ya, Masa-masa. terima kasih. Sama-sama aja. Ada lagi kah soalannya? Sahabat-sahabat, ada lagi kah? Ibu-ibu ayah sekalian? Memang dia Tak ada dah, Ustaz. Tak ada dah. Kita berhenti sini lah ya. InsyaAllah pada minggu depan adalah sesi akhir. Kita tengoklah macam mana saya akan bincang dengan Ustaz Yusuf Arba'in. Sama ada nak diteruskan ataupun nak ditangguhkan dulu ataupun macam mana, insyaAllah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.